Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Macam mana? Tak keluar lagi suara? Dah ada belum? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Testing. Dah ada suara belum? Walinda? Dah ada belum? Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Tuan-tuan puan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam 2 malam kita sudah membicarakan berkaitan dengan keutamaan Ramadan. Pada malam ini kita akan membicarakan tentang fadilat puasa, iaitu kelebihan-kelebihan puasa. Kenapa kita perlu berpuasa? Jadi nanti kita tengok daripada sudut kesihatan, daripada sudut ibadah, daripada sudut macam-macam lagi ya. Baik. Setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala pasti mempunyai kebaikan dan manfaatnya sama ada disedari ataupun tidak. Jadi apa-apa saja yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk kita melakukan, pastinya semuanya ada kebaikan-kebaikan. Allah Ta'ala dia tak suruh kita buat benda yang tak baik. Sebab Allah Ta'ala itu innallaha tayyibun. Allah Ta'ala itu maha baik. La yuqbalu illa tayyibun. Tidak menerima melainkan yang baik-baik. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala maha baik, Allah Ta'ala hanya menerima yang baik-baik daripada kita. Jadi pastikan bahawa kita sentiasa melakukan kebaikan. Dan salah satunya ialah Ramadan, ibadah puasa itu sendiri. Jadi Allah Ta'ala arahkan kita berpuasa, tujuannya iaitu untuk kebaikan kita sendiri. Baik, segala perkara yang halal pasti mempunyai manfaat dan kebaikannya. Macam itu juga setiap benda-benda yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, semuanya perkara yang baik. Benda yang tak baik Allah Ta'ala haramkan. Sebab tu tak bagi minum arak, sebab dia merosakkan diri kita. Tidak boleh berzina kerana dia boleh merosakkan keturunan kita. Tidak boleh murtad kerana akan merosakkan agama kita. Agama dalam diri kita, agama Islam tu dia tak rosak. Agama dalam diri kita tu yang akan rosak. Dan semualah benda-benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala pasti ada keburukan. Sebab tu Allah Ta'ala larang. Yang disuruh buat, itu semuanya adalah kebaikan-kebaikan. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Dan dia, yakni Allah menghalalkan kepada mereka perkara-perkara yang baik dan mengharamkan kepada mereka perkara-perkara yang buruk ataupun keji. Jadi memang sifat Allah Ta'ala yang maha baik itu, dia berkehendakkan hamba dia semua baik-baik. Semua buat benda baik. Baik, apa fadilat puasa? Terlampau banyak fadilat puasa. Kita tengok mana yang kita dapat perbicarakan malam ini. Yang pertama, fadilat atau kelebihan ibadah puasa kepada orang yang melakukannya amatlah banyak sekali disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi artinya kebaikan itu telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Bukan setakat ustaz-ustaz cerita, kawan-kawan kita bercakap, oh ini apa nama ni, puasa ni kelebihan gini-gini, doktor cakap dari segi kesihatan, tak. Tetapi ianya telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta tuan-tuan yang telah hadir menonton itu supaya dapat tekan butang share tu, share kepada kawan-kawan. Lutfi jangan lupa tu, jemput kawan-kawan dekat Johor untuk sekali sama-sama dengar live pada malam ni, tengok live. Lutfi lama tak jumpa ni. Lutfi ni lepas kahwin ni dah tak jemput saya kat Johor lagi dah. Dulu rajin dia urus pengajian-pengajian di Johor ya. Alhamdulillah, terima kasih Haji Sobri. Saya sihat. Ni lama betul lepas daripada PKP ni tak jumpa Haji lagi ni. Sayur-sayur banyak ni Ji, ya. Ikan keli tu pun dah boleh apa nama ni? Tangkap dah tu. Nanti lepas PKP je datang terus ya. Baik, teruslah kita sambung lagi. Fadilat puasa yang pertama iaitu Allah Ta'ala memuji orang mukmin yang berpuasa. Mana bila kita berpuasa Allah Ta'ala puji. Tuan-tuan bayang kalau orang puji sesama orang, kita pun dah happy. Suka pasal apa? Pasal bila orang puji, berarti orang iktiraf kebaikan kita. Macam tu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila dia puji kita, berarti Allah Ta'ala iktiraf kebaikan kita.
Tuan-tuan bayang, Allah Ta'ala yang ciptakan kita, Tuhan kita yang wajib kita sembah, dia puji kita pula. Masya Allah. Ini disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, surah At-Taubah. Surah At-Taubah, tuan-tuan boleh catat, nanti bila-bila boleh jadikan sebagai rujukan. Jadi kalau boleh sambil-sambil tuan-tuan tengok saya, sambil dengar apa yang saya cakap, sambil catat. Sama macam kita kuliah dekat Masjid Surau lah. Bawa pen. Kalau tak nak pun bawa telinga pun jadilah. Ya. Baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 112. Ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Maksudnya orang yang bertaubat, orang yang beribadah, orang yang memuji Allah, orang yang berpuasa atau yang mengembara menuntut ilmu, orang yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kejahatan, dan yang menjaga ketetapan Allah, maka berilah khabar gembira kepada mereka beri mereka khabar gembira dengan syurga. Jadi Allah Ta'ala puji di dalam ayat ini orang-orang yang bertaubat, selalu istighfar, lagi apa? Orang yang melakukan solat. Bila sebut rukuk sujud, ya, menggambarkan kepada orang yang solat dan sentiasa taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini dipuji oleh Allah Taala. Apa pujiannya? Iaitulah suruh bagi berita gembira kepada kita dengan syurga. Jadi syarat nak masuk syurga ni bukan susah, tuan-tuan sekalian. Buat yang wajib-wajib, tinggal yang dilarang-larang, tambah tu dengan yang sunnah-sunnah. Yang sunnah tu cuma nak tambahan upgrade kita punya darjat di sisi Allah Taala, ya, untuk nak masukkan syurga mana. Jadi kita ni tuan-tuan sekalian, nak masuk syurga ni kalau perumpamaan macam kat dunia ni, orang nak duduk hotel lah. Duduk hotel, dia nak pilih hotel macam mana? Itu ikut kita lah. Pilihan di tangan anda. Anda nak hotel apa? Nak hotel bajet ke? 1 bintang ke? 2 bintang ke? 3 bintang ke? Sampai berapa? 5? Ada 7 bintang ke? Tak tahulah. Saya pergi Dubai baru ni tengok tu yang Burj tu, katanya tuan-tuan sekalian, satu malam 180,000. Wallahualam betul ke tidak tak tahulah. Saya pun tak berani tidur kan. Mungkin tidur kat situ tu rasa macam kat syurga ke, ya. Tapi mana hotel tadi dia ada tingkatan. Jadi semua orang boleh duduk hotel. Tapi bergantung pada apa yang dia bawa. Kalau dia contohnya pergi ke hotel mana ya? Yang 5 bintang lah ya. Concord ke mana. Katalah dia bawa duit RM10. Jumpa resepsionis tu kan. Cik, saya nak menginap sini malam ni. Boleh dia kata. Berapa satu malam? Satu malam sini 500 kata dia, sebab ni 5 bintang. Saya ada RM10 sajalah. Boleh tak RM10? Dia kata mana boleh RM10. Kalau diskaun RM10 boleh lah. Dia kata saya ada RM10 je, nak buat macam mana? Boleh lah, dia kata boleh belah. Kita pun belah lah, tuan-tuan sekalian, malu lah RM10 nak duduk hotel 5 bintang kan. Jangan kata kalau nak duduk hotel juga dengan duit RM10 boleh, kata dia. Atau pergi tune hotel. Tune hotel tu kan murah tu kan, RM10. Tapi sabun bawa sendiri, ubat gigi bawa sendiri, apa lagi, selimut bawa sendiri, towel bawa sendiri. Dia beza. Tingkatan beza ya. Macam tu juga kita kat syurga. Syurga tu ada tingkatan. Kalau kita cuba bawa yang wajib-wajib saja, kita dapatlah sikit, tentu sekalian. Jadi bila duitnya sikit, pahalanya sikit, di akhirat mata wangnya pakai pahala. Jadi kalau kita cuma bawa pahala sikit, kita boleh masuk syurga, tapi syurga bawah lah. Tapi kita juga nak syurga atas. Nak syurga atas kena bawa banyak pahala tu. Ya. Sebab tu Nabi kata apa? Kalau kamu berdoa untuk nak masuk syurga, berdoalah minta masuk syurga Firdaus. Sebab syurga Firdaus paling tinggi sekali, tak ada lebih tinggi daripada syurga Firdaus. Ya. Makna bila kita buat sesuatu ni, kita nak aim yang tinggi tau. Makna niatkan yang tinggi. Tak dapat yang tinggi pun, dapat yang rendah pun jadilah. Kan? Tak dapat hotel Concord, dapat hotel di Palma pun jadilah. Bawa sikit. Tapi kalau kita pun memang tak ada niat duduk hotel pun tak adalah. Macam beli kereta lah. Saya niat nak beli Mercedes. Tak dapat Mercedes, dapat beli Camry ke. Ya? Tapi kalau awal-awal dah niatnya pun cuma nak lah,
aku dapat kancil liva jadilah. Itu yang dapat tu. Silap-silap tak dapat langsung. Macam tu juga kita dengan syurga ni. Kalau boleh, bukan kalau boleh, Nabi kata seboleh-bolehnya. Bila kamu nak masuk syurga, doa pada Allah Ta'ala minta syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Firdaus. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ini memberi kegembiraan, puji orang-orang yang berpuasa tadi dengan apa? Bagi berita gembira kepada mereka dengan syurga. Ya Allah, kalau Tuhan dah bagi berita gembira dengan syurga, kita nak apa lagi sekalian? Sebab bila kita mati nanti, kita tak ada harap lain dah. Tuan-tuan apa? Nak harap apa? Nak harap duduk kat homestay? Nak dapat mengembara ke apa nama ni, Jepun? Tak ada dah. Nak makan apa? Tak ada dah. Dalam syurga ni semua dah cukup dah, tuan-tuan sekalian. Kita dah tak payah nak fikir yang bukan-bukan lagi. Duduk dalam syurga, semua selesa, semua cukup. Ibnu Jarir At-Tabari berkata yang dimaksudkan dengan perkataan as-saihun di dalam ayat ini ialah orang yang berpuasa. Oleh kerana itu Aisyah radhiyallahu anha berkata, pelancongan bagi umat ini ialah dengan beribadah puasa. Kita melancong ini dengan berpuasa. Jadi macam kalau Mi'raj tu, Nabi SAW sebut as-salatu mi'rajul mu'min. Nabi Mi'raj naik ke langit. Kita Mi'raj macam mana? Dengan kita melakukan solat. Sebab bila kita solat, umpama kita bersembang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konsep solat. Solat maknanya dia Mi'raj. Dalam beribadah puasa, orang berpuasa itu seperti orang yang mengembara, orang yang berjalan, orang yang pergi travel. Sebab itu disebut sebagai as-saihun. Baik, itu fadilah yang pertama, iaitu Allah Ta'ala memuji orang yang berpuasa. Yang kedua, puasa tidak ada bandingannya. Daripada Abi Umamah berkata, qultu ya Rasulullah, murni bi'amalin adkhulu bihil jannah au nahwa dhalik. Faqala alaika bis-sawmi fa innahu la mislalah. Ini makna apa? Pahala berpuasa tu sangat tinggi. Tidak dapat dibayangkan macam mana, tak boleh dikira tu sekalian. Sehingga bagi dia bersabda, aku bertanya, ya Rasulullah, perintahkanlah kepadaku suatu amalan yang memasukkan aku ke dalam syurga. Nabi SAW menjawab, hendaklah kamu berpuasa kerana puasa tiada bandingannya dengan ibadah lain. Mana puasa ni sangat besar nilainya di sisi Allah, pahalanya pun sangat besar sehingga kita tak tahu berapa pahala puasa. Kalau orang sembahyang kan kita tahu sembahyang tu satu pahala, tapi kalau berjemaah 27. Kemudian ditambah pula dengan iktikaf, tambah pula dengan sembahyang kita ambil wuduk dulu. Jadi kita tahu berapa pahala-pahala yang kita boleh dapat. Walaupun tak tepat lah, tapi kita boleh kira. Tetapi bila puasa ni tak tahu. Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Allah Ta'ala yang memberi ganjarannya. Selamat datang Ustaz Abdul Hadi Bakri Abdullah. Macam mana Ustaz? Biasa waktu macam ni kat masjid lagi kuliah maghrib. Sekarang tak ada kuliah maghrib. Malam ni Alhamdulillah Ustaz dapat bersama. Nanti kita tengok Ustaz pula. Tuan-tuan sekalian, Ustaz Abdul Bakri pun ada buat live juga ikuti dia punya FB live tu bila dia ada buat kuliah. Sekarang ni ramai ustaz-ustaz berkuliah di rumah je, tuan-tuan sekalian. Kalau tidak pergi masjid surau kan. Sama-sama kita kumpul ilmu melalui FB daripada kita duduk rumah melangut tak buat apa kan. Buat cari-carilah, pilihlah ustaz-ustaz mana pun. Di sekarang ni pun sama-sama dengan saya ni ramai ustaz-ustaz lain buat live juga ya. Baik. Apa katanya tadi? Aku bertanya, ya Rasulullah, perintahkanlah kepadaku suatu amalan yang memasukkan aku ke dalam syurga. Ini satu lagi sifat dan PL kita sebut PL. PL sahabat Nabi ni, dia suka kalau jumpa Nabi dia tanya, ya Rasulullah, apa amalan yang terbaik? Apa amalan yang aku nak buat? Apa amalan yang boleh masukkan aku dalam syurga? Ini sifat sahabat. Dia suka benda yang baik-baik. Dia suka nak memperbanyakkan amal ibadah. Kita macam mana tuan-tuan sekalian? Suka tak kalau kita jumpa mana-mana ustaz? Ustaz, boleh tak tunjukkan saya apa jalan ke syurga? Apa amalan yang bagus? Itu sifat sahabat Nabi. Dia suka yang baik-baik. Sebab apa? Sebab dengan melakukan kebaikan itu memudahkan untuk mereka masuk ke dalam syurga. Baik, itu fadilah yang kedua apa dia tadi, iaitu puasa itu tiada bandingannya dengan ibadah-ibadah yang lain daripada sudut ketinggian darjatnya dan juga kelebihan-kelebihannya. Yang ketiga, menyandarkan ibadah puasa kepada Allah sebagai memuliakan martabatnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibnu Adam
lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih was-saumu junnatun fa iza kana yaumu saumi ahadakum fala yarfus yauma izin wala yashab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un sa'imun wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la hulufu famis sha'im atyabu 'indallahi yaumal qiyamah min rihil misk walis sha'imi farhatan yafrahu bihima iza aftar fariha bi fitrihi wa iza laqiya rabbuhu faraha bisawbihi. Baik, hadis ni agak panjang. Ini pun biasa dah kita baca hadis ni ya, sebagai ulangan tuan-tuan sekalian. Setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali ibadah puasa. Maksudnya semua amalan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri tuan-tuan sekalian. Kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah bagiku. Ini Allah Ta'ala yang menyebutkan puasa itu adalah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun ibadah lain, itu kita. Akulah yang membalasnya. Dan Allah Ta'ala tak sebut berapa balasannya. Puasa itu merupakan benteng, junnah. Benteng apa? Benteng daripada kejahatan. Benteng daripada kita melakukan maksiat. Sebab bila kita berpuasa teringat, nak mencuri, ini puasa takkan nak mencuri. Kita nak minum, yalah nak mabuk-mabuk ke, nak apa juga benda lah. Kadang-kadang bila kita nak buat, kita ini kita puasa ni. Ini bulan puasa. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kat radio ke TV ke, benda-benda mengarut-ngarut tu, minta maaf lah saya sebut mengarut lah tu kan. Benda-benda yang kalau radio tu ada panggilan hangit, kan. Panggilan hangit tu tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kan kalau masa mula-mula panggilan tu sakit hati tuan-tuan sekalian. Panggilan yang tak bagus kan. Jadi maknanya benda seperti itu benda, ini bulan Ramadan kita tak ada panggilan hangit. Bulan lain boleh pula buat. Jadi maknanya kita bila Ramadan ni semua orang nak berusaha untuk meninggalkan perkara yang tak baik. Ditinggalkan. Jadi dia sebagai benteng kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, benteng daripada melakukan benda maksiat. Apabila seseorang daripada kamu berpuasa, maka janganlah bercakap keji. Sama, tuan-tuan pergi tengok ayat berkaitan haji, umrah pun disebutkan. Jangan fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan kamu bercakap rafas. Rafas ni perkataan-perkataan kotor. Dia lebih kepada menjuru benda-benda yang berkaitan dengan seksual ya. Cakap-cakap yang double meaning tentang seks. Ini tak boleh. Benda-benda rafas, benda keji. Apa lagi mencarut. Jangan mencarut bulan Ramadan. Mulut tu jaga bulan Ramadan tu, belajar jaga mulut supaya lepas Ramadan mulut tadi tidak bebas sesuka hati untuk bercakap ataupun mengatur orang dan seumpama dengannya. Jaga mulut tu, lidah tu jaga sebab kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Jadi janganlah bercakap keji. Jika seseorang memakinya atau memeranginya, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Ada orang nak ajak kita gaduh, kata aku puasa ya, sorry. Jangan kita lawan dia ataupun layan dia tuan-tuan sekalian. Dia orang mengada-ngada ni kalau kita layan dia tak habis. Nanti ada lagi. Ajak pun baru datang ni ya. Lambat ajak dah nak habis dah ni baru datang. Tolong share tuan-tuan sekalian, share pada teman-teman kita yang masih mungkin terlupa ke. Dia main juga tu handphone tu, tengok macam-macam message. Maklumlah PKP ni tak ada buat apa sangat kan. Jadi boleh tolong share tu. Jika seseorang memakinya dan memeranginya, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, yakni kekuasaan Allah Ta'ala, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat daripada haruman kasturi. Hadis ni famous tuan-tuan. Banyak hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan ini yang disebutkan. Bila kita berpuasa, nanti bau busuk mulut kita, itu akan jadi wangi di akhirat nanti. Kat dunia tak adalah, kat akhirat ya. Kemudian, dan orang yang berpuasa itu mendapat dua kegembiraan. Dua kegembiraan. Satu gembira ketika inda fitrihi, ketika mana dia berhari raya ataupun berbuka ya. Buka iaitu bila kita sambut raya. Bila orang sambut raya seronok tak? Seronok lah. Walaupun dia salam dengan saudara mara tu sambil menangis kan. Minta ampun, minta maaf. Paling senang orang Banjar. Orang Banjar dia satu perkataan barilaan. Barilaan. Habis.
maknanya dia saring rela-merelakan. Ya. Kalau orang Jawa dia panjang sikit. Ya. Keluputan kulo seng aken-aken jaruk ngapura lahir batin. Itu bau sikit tu, saya pun belajar sikit-sikit je bahasa tu. Ya. Itu apa nama ni? Bahasa orang Jawa. Tapi yang paling senang orang Melayu ya. Orang Melayu dia berselisih kereta. Kosong-kosong ya. Kosong-kosong. Apa yang kosong-kosong tu? Itu yang minta maaf kosong-kosong, itu adat tu sekalian. Dia tak menghapuskan dosa. Sebab kalau kita ada buat dosa dengan kawan, kita kena cakap dengan kawan tu. Bang, hari tu yang mula-mula ngumpat cerita abang sampai satu kampung kecoh kat masjid tu, saya lah yang mula-mula cerita. Kena bagi tahu tu sekalian. Sebab kesalahan dengan orang mesti minta maaf dengan orang tu. Takkan datang jumpa, bang minta maaf ya. Minta maaf siapa? Tak ada apa-apa. Mana boleh? Kena bagi tahu saya minta maaf. Hari tu saya yang ambil cilok sendal abang dekat masjid tu. Kena bagi tahu tu sekalian. Sama ada kita nak bayar balik ataupun minta halal. Jangan kita main kosong-kosong ya. Kosong-kosong tak ada. Kena betul-betul. Yang kedua, kegembiraan ketika bertemu Allah Subhanahu taala di akhirat nanti, iaitu di dalam syurga. Bukan semua orang boleh melihat wajah Allah taala. Hanya orang-orang yang tertentu, salah satu iaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan puasa yang sebenar-benarnya. Berkata Ibnu Abdul Bar, cukuplah dengan kalimah yang bermaksud puasa itu bagiku sebagai kelebihan kepada puasa di atas semua ibadah yang lain. Mana bila disebut oleh Allah Ta'ala, puasa itu bagiku, dah habis cukup. Tak payah nak takwil apa, tak payah, menunjukkan bahawa puasa itu lebih tinggi kedudukannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Oleh itu balasan pahala disandarkan kepada Allah Ta'ala, yang menunjukkan bahawa darjat puasa di sisi Allah Ta'ala itu amat besar sekali. Ialah satu kemuliaan yang disebut sendiri oleh Allah Ta'ala dalam hadis qudsi tadi. Oleh demikian Allah Ta'ala menyebut di dalam hadis qudsi yang bermaksud dia meninggalkan nafsu syahwatnya kerana-Ku. Kenapa kelebihannya tadi? Iaitu kerana kita meninggalkan nafsu syahwat semata-mata nak dapatkan keredaan Allah Ta'ala. Nafsu apa? Satu, nafsu makan. Biasa bulan-bulan lain siang kan kita makan. Tapi bulan Ramadan Allah Ta'ala kata tak boleh makan siang. Jadi kita pun tak makan. Kenapa tak makan? Sebab Allah Ta'ala larang kita makan. Tak boleh bersama-sama dengan isteri. Bulan lain tak kisah, siang malam boleh dengan bini. Tapi bulan Ramadan Tuhan kata tak boleh. Walaupun bulan lain boleh. Halal bini kita tentu saja, bukan dengan bini orang lain. Tapi bila Allah Ta'ala tak boleh, kita pun tak buat. Maka sebab itu Allah Ta'ala bagi kita pahala kerana kita dapat mentaati perintah Allah dan kita menundukkan hawa nafsu kita. Orang yang menundukkan hawa nafsu tu orang cerdik tu sekalian. Kita baca dalam hadis tu macam mana apa yang dinamakan SOP pula piawaian orang yang cerdik di sisi Allah Ta'ala. Dan orang yang tak cerdik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, apa Nabi kata? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Orang yang cerdik itu ialah orang yang sentiasa menundukkan hawa nafsunya dan dia beramal untuk sesudah matinya. Maksudnya setiap waktu dia kawal hawa nafsu. Jangan sampai dia ikut hawa nafsu. Yang keduanya, dia sentiasa beramal untuk sesudah matinya. Sebab apa? Sebab apa yang ada kat keliling kita ni, sampai kita mati je tentu sekalian. Lepas tu habis dah. Kereta kita, lepas kita mati dia ambil orang. Bini kita pakai, anak kita pakai, kadang-kadang dijualnya pula ataupun diwakafkan kepada orang lain. Mana kita dah tak ada dah. Tapi apa nama ni? Yang kita ada hanyalah pahala-pahala yang kita amalkan tadi. Iaitu sebagai persediaan. Itu orang cerdik. Cerdik tadi sebab apa? Dia memikirkan apa nama ni, orang kata apa, keuntungan jangka panjang. Kalau kita hidup kat dunia ni, keuntungan jangka pendek tentu sekalian. Paling-paling pun 60 tahun, 70 tahun. Nak cari yang 90 tahun, 100 tahun sekarang tak ada dah tentu sekalian. Sekarang semua umur pendek. Nabi kata apa? Ummati baina sittin wa sab'in. Rata-rata umatku antara 60 ke 70. Jadi sebab tu kita ni tentu sekalian yang dah berumur ni, saya tahun ni 45. Berarti kalau ikut umur Nabi 63, ada baki berapa lagi tu? Tak banyak dah tentu sekalian. 11 tahun aja. Tuan-tuan pun sama juga. Cuba kita kira tu sekalian. Kalau kita, itulah batasnya umur Nabi lah, 63 kan. Nabi 63, Abu Bakar 63, Umar 63. Itu batasannya. Kalau ada dapat lebih tu subsidi. Mana kita hidup tu itulah. Hidup tu untuk nak menuju mati.
Maka sebab itu kita sediakan bekal untuk mati. Sebab kematian itu adalah permulaan kehidupan yang baru, yang kekal abadi. Lepas tu tak ada mati lagi dah. Itu sudah. Dan kata Rasulullah, wal ahmaqu man ittaba hawahu wa tamanna 'ala Allahul amani. Adapun orang-orang yang bodoh itu, orang yang tak cerdik itu ialah orang-orang yang sentiasa ikut saja hawa nafsu, kemudian dia berangan-angan terhadap Allah. Panjang angan-angannya, nak beramal ibadah nantilah tunggu aku pencen baru aku ibadah. Sedangkan dia pun tak tahu sempat pencen kerja dah, silap-silap belum pencen kerja dah pencen daripada dunia dulu. Jadi jaga-jaga tu sekalian. Biar kita jadi orang yang cerdik di sisi Allah, jangan kita jadi orang yang bodoh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, satu lagi kita ambil tu sekalian. Last ni insya-Allah, iaitu fadilat orang yang berpuasa, darjat orang yang berpuasa akan diangkat. Kata Ibnu Hajar, yang dimaksudkan dengan perkataan yang bermaksud akulah yang membalasnya, yang bermaksud akulah sahaja yang mengetahui kadar pahalanya dan melipat gandakan kebaikannya. Adapun ibadah yang lain kebanyakannya diketahui oleh manusia. Itu macam saya sebut malam, bahawa bila Allah Ta'ala kata wa ana ajzibih, aku yang akan membalasnya, berarti hanya Allah Ta'ala saja yang tahu tentang balasan puasa. Orang lain semua tak tahu pahala-pahala puasa. Kemudian Al-Hafiz Al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir menyebutkan, ia bermaksud sebagai satu isyarat akan besarnya ganjaran dan pahala kerana yang maha mulia Allah Ta'ala apabila memberitahu akan memberi ganjaran, maka dia memberi tanpa had yang menjadikan pemberiannya itu amat mulia. Jadi bila Allah Ta'ala nak bagi itu terpulang. Berapa banyak Allah Ta'ala nak bagi? Sebab Allah Ta'ala maha kaya, Allah Ta'ala maha segala-galanya. Kalau kita nak bagi orang kan terhad. Fikir tu sekalian nak sedekah Ramadan, fikir banyak kali fikir tu sekalian nak sedekah, tapi ni PKP ni macam mana, kerja pun dah tak ada dah, gaji pun tak ada. Habis nak sedekah macam mana? Fikir tu sekalian. Tapi Tuhan tu sekalian, dia maha kaya tu sekalian, dia tak payah fikir. Dia nak bagi apa terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita minta. Jangan tak minta. Itu sebab suruh kita berdoa tu sekalian, banyakkan berdoa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku meminta, hamba-Ku berdoa, ketahuilah bahawa aku ni dekat, kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dekat dengan kita. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala dekat dengan kita tu sekalian, mintalah dengan Allah Ta'ala banyak-banyak. Banyak kali, tiap-tiap hari minta pun tak apa. Tuhan ni tu sekalian, dia tak macam orang. Orang ni kita minta sekali dia okey, 2 kali minta bagi lagi, 3 kali minta dah mula dah asyik minta aja. Tapi Tuhan dah, Allah Ta'ala ni, lagi kita minta lagi dia suka. Lagi kita minta lagi dia suka. Sebab apa? Iaitu membuktikan kesempurnaan Allah Ta'ala dan kekurangan kita sendiri. Sebab tu minta. Jangan malu-malu minta dengan Tuhan tu sendiri. Mintalah sebenarnya. Kalau minta dengan orang memang patut malu. Sebab orang yang kita minta tu pun, kadang-kadang dia pun tak ada benda yang kita nak minta tu. Kita nak minta duit, dia pun tak ada duit. Duit tu cukup untuk dia dengan anak bini je. Tapi bila minta dengan Allah Ta'ala, minta sebanyak-banyaknya, tak ada masalah. Sebab Allah Ta'ala maha kaya. Semua Allah Ta'ala punya, dia boleh bagi. Manakala Ibnu Rajab Al-Hambali pula berkata, puasa dikecualikan daripada segala amalan yang lain yang diberi ganjaran sehingga 700 kali ganda kerana ia tidak tertentu kepada bilangan itu sahaja, bahkan lebih banyak lagi tanpa bilangan yang tertentu. Puasa itu adalah daripada sifat kesabaran. Oleh itu Nabi SAW menamakan bulan Ramadan itu dengan bulan kesabaran. Tengok. Sekali lagi tuan-tuan sekalian disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ni, bahawa bila Allah Ta'ala sebut begitu, aku yang akan membalasinya. Menunjukkan apa tuan-tuan sekalian? Bahawa ianya tak ada batasan berapa banyak Allah Ta'ala nak bagi. Kalau kita baca dalam ayat-ayat lain, bahawa pahala-pahala ibadah ni Tuhan bagi minimal 10 kali ganda. Dan maksimum seperti 700 kali ganda. Tapi untuk puasa, tak bagi tahu. Rahsia Tuhan yang akan bagi berapa banyak. Kemudian Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyatakan, as-sawmu nisfus sabri. Puasa itu separuh daripada kesabaran. Memang tuan-tuan sekalian, bila berpuasa tu kena sabar banyak. Sabar sabar sebab tak makan. Perut krok-krek macam mana tuan-tuan sekalian. Nanti insya-Allah tuan-tuan sekalian, sebelum puasa, sehari sebelum puasa, saya akan bagi tahu tuan-tuan tips macam mana supaya puasa perut ni tak berkeroncong. Puasa lapar mesti. Ada kata, Ustaz, saya nak puasa
Ada tak betul supaya tak lapar? Tak boleh lah. Kan puasa mesti nak kena lapar lah. Memang Tuhan suruh kita puasa tu suruh lapar. Kenapa? Supaya kita merasai bagaimana kelaparan yang ditanggung oleh orang lain, oleh orang fakir miskin. Ada pula puasa tak mau lapar pula. Cuma kita nak ajar macam mana puasa tapi perut tu tak pedih. Puasa lapar tentu saja tapi tak pedih. Tak sakit perut. Itu tujuan dia. Nanti insya-Allah kita puasa hari apa tu, Rabu ke Khamis pun tak sempat-sempat tengok apa nama ni kalender ni. Maklumlah tu sekalian, hari Jumaat dah tak ada dah, tiap-tiap minggu tak ada sampai Jumaat ni terlupa dah hari. Tapi nanti insya-Allah sehari dua sebelum Ramadan saya akan bagi tip tu sekalian. Jadi saya bagi tahu awal tu supaya sehari tu tuan-tuan kena beli apa benda-benda yang nak digunakan. Makanan je tu sekalian, bukan apa. Jadi kita bila makan benda-benda tu nanti insya-Allah walaupun kita tak makan nasi, perut kita tak berkeroncong waktu kita berpuasa tu insya-Allah. Jadi setakat ini dulu tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Taala memberkahi perbincangan kita pada malam ini. Kita dapat 4 perkara berkaitan dengan fadilat Ramadan. Insya-Allah esok malam kita sambung yang ke-5 dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Sampaikanlah kepada teman-teman. Nanti share banyak-banyak tuan-tuan sekalian video tu kepada teman-teman yang lain. Apa yang boleh kita kongsikan, mudah-mudahan kita dapat kongsikan dan kita dapat ganjarannya sama. Saya dapat ganjaran menyampaikan ilmu yang saya ada. Tuan-tuan tolong panjang-panjangkan melalui share. Itu betul tetap juga dapat pahalanya insya-Allah. Dia macam orang main MLM. Saya ni nombor 1 ni. Dipanggil upline. Saya malam ni mungkin saya ada ilmu tu. Tuan-tuan asalnya tak ada. Tapi yang tengok saya tak tahu berapa ramai malam ni lah. Macam malam semalam 500 lebih. 500 tu pula dia balik, dia bagi tahu pula orang, kawan-kawan dia. Kalau dia bagi satu seorang pun dah jadi 1000 dah. Kan? Yang 1000 pula bertambah. Jadi tetap kita akan dapat pahalanya juga. Jadi insya-Allah sampai sini dulu tuan-tuan sekalian. Jangan lupa tu, siapa lagi yang nak nak berwakaf ataupun berinfak untuk nak bantu fakir miskin di kalangan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang mana PKP ni tuan-tuan sekalian, mereka tak ada kerja, mereka tak ada wang untuk beli makanan dan seumpama dengannya. Dengan infak-infak tuan-tuan itu insya-Allah saya akan tolong belikan beras, belikan apalah barang-barang keperluan untuk saudara-saudara kita jadi insya-Allah memberi makan kepada orang yang susah itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Taala. Orang bersedekah ni tuan-tuan sekalian, sedekah ni dia ada tingkatannya. Kalau kita bersedekah macam biasa dengan kawan-kawan kita kan, satu pejabat semua makan, kita belanja, ada pahala. Tetapi bila kita belanja orang yang betul-betul perlu, itu pahalanya lagi berlipat kali ganda. Jadi tuan-tuan boleh tengok tu, saya dah sharekan apa nama ni infak Ramadan. Nombor akaun saya Maybank 562085510062. Tuan-tuan boleh hulurkan di situ dan mesej saja WhatsApp bagi tahu tuan-tuan masuk berapa supaya saya dapat sampaikan kepada teman-teman. Yang mana yang tuan-tuan nak beli, suruh saya belikan tamar. Ada lagi tamar tuan-tuan sekalian. Ada sahabat-sahabat kita bekalkan tamar. Kita belikan satu kotak RM10, satu kotak RM15. Kita hantar ke rumah-rumah teman-teman kita supaya mereka pun dapat berpuasa dengan memakan buah tamar untuk berbuka dan juga bersahur. Jadi setakat ini dulu, seperti biasa kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa dhurriyyatina ajmain minan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata mal iman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun. Wa na'udzubika min syarri ma sta'azaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun. Wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma akhtim lana bi khatimatis sa'adah wa la takhtim alaina bi khatimatis syaqawah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.